betul-betul memang berlaku penipuan, betul-betul punya berlaku penipuan, kita kata. Dan kita boleh jawab kalau orang tanya kita, ada bukti? Ada bukti. Kita dah kumpul bukti lah, nak buat petition. Di Terengganu orang dah hantar SMS, bukan takat hari ni, dari awal itu lagi, dari 15 kadang-kadang pergi jadi 17. Tapi kita nak tanya di sini, dan di mana jawapannya kita boleh jawab bila-bila masa. Kenapa Allah masih mengizinkan berlakunya penipuan itu? Kita yakin, kita baca Yasin,
ditawarkan dengan emas setinggi gunung Uhud, yang dulunya Johor ditawar dengan pangkat-pangkat yang tinggi, asalkan Nabi meninggalkan dakwah Nabi. Apa jawaban Nabi? Apa tindakan Nabi? Nabi tolak. Dan bagaimana kehidupan Nabi? Allahu Akbar, sangat-sangat teruk. Nak bandingkan kita ni malu. Angkat rumah Nabi, main duduk sebelah rumah kita. Angkat kati Nabi, main duduk sebelah kati kita. Angkat pinggan makan Nabi, main duduk sebelah pinggan makan kita. Angkat hidangan makan tengah hari Nabi, banding dengan makanan tengah hari kita. Allahu Akbar. Tak boleh nak banding kita. Sedangkan itulah manusia, itulah yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan-kegelapan ini, untuk menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nak sambut hari guru kemarin, itulah guru kita, itulah muallim yang telah mengajar kita itu dan ini, yang telah mengajar kita berbagai arti kehidupan, yang mengenalkan kita tentang syurga Allah, yang mengenalkan kita tentang neraka Allah, yang mengenalkan kita apabila kita buat satu perkara yang baik kita diberi pahala oleh Allah, yang mengenalkan kita kalau kita buat benda yang jahat kita akan dibalas dengan dosa oleh Allah. Tak ada bandingan kita. Adakah Nabi kecewa? Tak kala tentera Islam dikucar-kacirkan dalam peperangan Uhud, Nabi tidak kecewa. Nabi bangkit, menyusun semula, memperingatkan para sahabat. Tak kala sebahagian besar para sahabat yang diamanahkan sebagai tukang panah untuk kekal di atas bukit Uhud itu walau apapun yang berlaku, tetapi tak kala mereka melihat seolah-olah kemenangan sudah berpihak kepada tentera Islam. Yang ada di bawah itu sudah mula mengumpul harta-harta rampasan al-ghanimah, maka turunlah sebahagian besar. Akhirnya dengan pimpinan Khalid Al-Walid dipatah balik serang ke belakang, kucar-kacir tentera Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengalami luka-luka, jatuh dalam lubang, luka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, musibah alladzina idza asabatuhum musibah
siku ni jatuh ke atas jalan, confirm luka. Confirm luka. Lutut kalau tak pakai tutup dia, kalau jatuh gerak itu luka. Itu takdirnya, itu ketentuan, itu hukum alamnya. Orang yang sakit dia tak berubat, akhirnya baru sakit jantung. Oh, duk lepas dah dengan berpeluh dan sebagainya. Takdir. Kalau aku makan ubat, aku tolak takdir. Makan ubat tak mau, sebab aku tak beriman dengan qada dan qadar. Allah tentu dah kalau aku sakit boleh mati. Kita pergi berubat, bawa pergi hospital, doktor cek, perlu buat pembedahan pasal ada yang tersumbat, belah dada, buat keluar main tengok tak ada orat, sumbat dah, ambil pula orat tang selah paha, ganti orat yang tersumbat itu. Adakah kita menolak takdir? Adakah bila berlakunya satu-satu kekalahan kita cari punca-punca kekalahan kita? Sebab apa kita kalah? Betulkah kita kalah? Atau kerana berlakunya penipuan? Adakah kita menolak takdir Allah? Maka orang yang sakit jantung tadi, kerana dia pergi berubat, kerana dia buat pembedahan, maka dia sihat sampai hari ini. Adakah bermakna dia telah meminda ajal Allah yang Allah dah tetapkan kat dia? Kata Nabi, itulah takdirnya. Itulah takdirnya. Seorang yang naik motor pakai helmet dia nak elok, tiba-tiba jatuh motor, kepala dia tak luka apa, siku luka. Pasal masa naik gerek saja pakai, naik motor dia tak pakai. Adakah dia menolak takdir Allah? Itulah takdirnya, kata Nabi SAW. Jadi semuanya berlaku dengan apa? Tetap berlaku dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hati. Dalam hadis
selamatkanlah perjalanan